melengkapi ala mu'naini maknaini yang melengkapi atas dua makna. ahadahuma. Tengok kitab tu. Ahaduhuma, salah satu daripada dua makna itu, Istighna'uhu ta'ala terkayanya Allah Ta'ala an kulli ma siwahu, daripada semua selain daripadanya. Artinya tidak berhajat Allah kepada yang lain daripadanya. wa thani Yang kedua, iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi ta'ala, berhajat oleh semua yang lain daripada Allah kepada Allah semata-mata. akhadha yudhkaru, Akhadha dengan syara', mulalah ia masuk. Di sini makna mula masuk. mula masuk, Mula ia masuk, yadhkuru ma menyebut yundaraju yudhkaru ma yadhkuru. Dia ada fa'il, jangan baca majhul. Yadhkuru, mulalah ia menyebut ma yandariju min apa yang termasuk. min aqaidil iman, Kena baca dulu, tak baca langsung jadi berabut. Daripada aqaidul iman, dia mula masuk, mula membincangkan apa yang termasuk dalam akidah iman. tahta al-ma'na. Jadi dia penjelaskan makna la ilaha illallah dengan penjelaskan makna uluhiyah dan makna la ilaha illallah. Kemudian dia masuk tentang isi yang terkandung dalam la ilaha illallah. Lagi? tahta al-ma'na al-awwalu, Di bawah makna yang pertama, thumma yandariju minha, kemudian dia masuk pula yandariju minha daripadanya tahta al-ma'na ath-thani, di atas makna yang kedua. fadhakara annahu, Maka menyebut oleh pengarang bahawasanya yandariju tahta al-ma'na al-awwalu masuk di bawah makna yang pertama. al-wujudu Pertama wujud, wal qidamu, yang wal qidam, yang kedua qidam, wal baqa'u, baqa, wal mukhalafatuhu ta'ala lil dan hawadith, mukhalafah lil hawadith, wal qiyamu bi nafsihi, qiyam bi nafsi, wa tanazzuhu 'anil naqais, suci Allah daripada segala kekurangan, wa yadkhulu fi dhalika, dan masuk juga pada makna istighna, ay fi tanazzuhihi ta'ala 'anil naqais, jadi masuk padanya pada suci Allah daripada kekurangan itu. 'anil naqais as-sam'u wal basaru, wal basar wal kalamu, kalam. walawazimuha. Jadi tanazzuh min naqais itu tidak dibilang lah, sebab itu maksud suci Allah daripada tiga itu, iaitu tiga sifat: sama, basar, kalam. Apa maksud suci Allah? Artinya kalaulah Allah tidak sama, nescaya dia lemah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak basar, nescaya ia lemah. Ia berhajat kepada yang lain untuk menyempurnakan kelemahan. Lagi? Walawazimuha, Habis. Jadi itu makna yang pertama, istighna. Dan lazim daripadanya iaitu wahiya kaunuhu ta'ala iaitu sami'an, sifat maknawiyah pula. Itu lazim, sifat maknawiyah. kaunuhu ta'ala sami'an Kaunuhu sami'an, wa basiran kaunuhu basiran, wa mutakalliman, kaunuhu mutakalliman. Jadi tadi 8, 7 campur dengan 3 jadi 10. Lagi? thumma baina wajhi, Jadi bayyan, dia semua ada 20, 10 dengan dalam, termasuk dalam istighna. istighna. Lagi? Thumma bayyana wajhin, Kemudian yang penjelaskan wajha maf'ulun bih. thumma bayyana wajha istilzamu istighna'u, Kemudian yang penjelaskan wajah lazim, istilzamu istighna'ihi, terkaya Allah istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwa, daripada semua lain daripadanya, biqaulihi, dengan katanya id law lam tajib lahu, lazimnya kalaulah tidak wajib baginya
hadhihi sifatu oleh sifat-sifat ini 10 ini ila akhirih. hingga kepada akhirnya. Ya, Itu lazim. Lazimnya kalau tidak ada sifat ini, nescaya Allah itu lemah. Ataupun Allah itu bersifat dengan kekurangan. Atau Allah itu berhajat. Lagi? yakni Law law lam tajib lahu hadhihi sifati kalaulah tidak wajib bagi Allah sifat-sifat ini, yang 10 ini, lam yakun mustaghnan. nescaya ia Mustagni. tidak terkaya. Lam Artinya nescaya ia berhajat. Tidak terkaya, itu berhajat. Lam yakun mustaghniyan an kulli ma siwahi. Daripada semua yang lain daripadanya. Bal yakun muhtajan ila Maka muhaddith. jadilah ia berhajat kepada Muhdith. yang mencipta. Muhdith. Jadi semua tu apabila dia lemah, maka dia berhajat kepada yang menciptakan. Dia bukan Tuhan. Lagi? Awil mahali Atau berhajat kepada mahal. ay adzati. Mahalli, bukan mahal. Mahali. Lagi? Ay adzati Mahal itu zat lain. au ila min Zat lain. Mana zat lain untuk dia wujud. au ila man yarfa'u anhu naqais. Atau berhajat kepada mereka yang menolak daripadanya Anhu naqais akan kekurangan. wal kullu batil. Faham? Macam kita ada kekurangan, maka kita berhajatlah kepada yang lain. Maka kalau Allah itu ada kekurangan, maka dia berhajat kepada yang lain untuk menolak kekurangan itu. Itu semua mustahil. Lagi? Wal kullu batil. Dan semuanya itu tidak batil. Semuanya itu mustahil. Lagi? Wa yu'khadhu minhu tanazzuhuhu ta'ala 'anil aghradi. Habis. Dan diambil juga daripada makna istighna ini, maha suci Allah daripada berhajat, atau daripada aghrad, daripada ada tujuan. Ada tujuan. Allah buat ni ada tujuan. Allah buat ni ada tujuan. Jadi apabila sahaja menyabit Allah ada tujuan, ia menyabitkan Allah berhajat untuk menyempurnakan tujuan. Lagi? Anil aghradi fi af'alihi wa pada ahkamihi. perbuatannya dan pada hukumnya. Wa illa lazima Dan jika tidak, iftiqaruhu. artinya jika tidak berhajat, artinya jika Allah, jika tidak, artinya jika berhajat. jika tidak ada gharad, artinya jika ada gharad, jika ada tujuan, Iftiqaruhu ila yuhassilu. lazimlah berhajat Allah ila ma yuhassilu gharadu. kepada apa yang menghasilkan tujuannya. Kaifa wa huwa jalla wa azza. Bagaimana walhal dia, yakni Allah Jalla wa Azza, Al-ghaniyyu maha kaya an kulli ma siwa. daripada semua yang selain daripadanya. Sedangkan makna ilah itu iaitu maha kaya daripada yang lain. Al-ma'na Maknanya yandariju tahta al-ma'na al-awwalu aidan. masuk juga di atas makna yang pertama, iaitu makna istighna itu. Tanazzuhuhu ta'ala Maha suci Allah anil aghradi daripada tujuan, bimakna dengan makna annahu la bahawa Allah Ta'ala annahu la gharada lahu. la gharada, La gharada lahu tidak ada tujuan bagi Allah fi fi'li min af'ali pada perbuatan daripada perbuatannya, wal hakama wal hukmi dan pada hukum, wala hukmi minal ahkamil dan tidak juga pada hukum daripada hukum-hukum khamsati. Minal ahkamil khamsati. yang 5, wajib, mustahil, harus, wajib, mustahil, harus, wajib, haram, sunat, makruh, mubah, harus. 5 kan? Itu makna hukum yang 5. Ijab. Wa hiya al-ijabu wan Iaitu nadamu. wajib, Wan nadamu. nadabu, Nadamu. sunat, nadabu. Nadabu. Okay?
Wat tahrimu haram, wal karahatu makruh, wa takhyir wal takhyir. wa takhyir harus. Takhyir ni boleh pilih, haruslah. Wal gharadu alladhi tanazzahu Allah Ta'ala Dan tujuan yang maha suci Allah Ta'ala anhu daripadanya. ibaratun an wujudi. Apa makna tujuan? Tujuan yang Allah mustahil ada tujuan, iaitu ibarat An wujudi ba'ith daripada adanya yang membangkit atau yang mendorong, yab'athuhu yang ta'ala mendorong Allah Ta'ala ijadu fi'li mengadakan akan satu perbuatan minal af'ali daripada perbuatan, au ala hukmun atau di atas satu hukum minal daripada ahkam hukum syariah syariah. syar'iyyah. Nah, itu makna gharak. Man Okay? min mura'ati Daripada mura'ati contoh gharak iaitu min bayaniyah, iaitu meraih min mura'ati maslahah. maslahah Meraih akan maslahah. Ta'udu yang kembali ia ta'udu alaihi ke atas dirinya sendiri au ala khalqihi atau di atas makhluknya. wa kullan al amrayni Wakilal amraini, wakilan dan kedua-dua perkara itu al amrayni Mustahil. muhalun fi haqqihi ta'ala. pada hak Allah Ta'ala. Panjang Sikit je. Amma awdaha amma awadaha alaihi Amma auduhu auduha. Adapun kembali maslahah itu ke atas dirinya, Faqad abtaluhu biqaulihi. maka sesungguhnya Allah telah membatalkannya dengan firman-Nya. Mana Al-Quran sebut, Wa illa lazima iftiqaruhu pengarang ini, sungguhnya pengarang ini telah membatalkan dengan katanya, dengan dalilnya. wa illa lazima iftiqaruhu Dan jika tidak berhajat, artinya bukan tidak berhajat, tidak ada tujuan. Artinya jika ada tujuan, ila wa ma illa ni makna Allah itu wajib tidak ada tujuan. Dan jika tidak, artinya jika tidak ada tujuan. Artinya jika Allah ada tujuan, ila ma yuhassilu gharaduhu nescaya ia berhajat kepada apa yang menghasilkan tujuannya. gharaduhu ila akhirih Gharadahu ila akhirih. ay fala yakunu mustaghniyan Maka artinya kalau Allah ada tujuan, maka tidaklah Allah itu terkaya an kulli ma siwahu daripada yang ta'ala lain daripadanya. kulli ma siwahu ta'ala wa huwa batil. Walhal itu mustahil, batil. Okey. Jadi yang kita nak perjelaskan ialah tentang Allah tidak ada tujuan pada semua perbuatannya dan semua hukum. Apa makna tidak ada tujuan? Artinya tidak ada benda yang mendorong Allah untuk membuat sesuatu untuk mendapat manfaat atau kemaslahatan. Sama ada kemaslahatan itu bagi dirinya atau bagi makhluk. Okey? Itu makna tujuan. Muiz, ngaji ada tujuan tak? Okey. Apa makna tujuan? Dorongan yang mana mendorong kita buat kerana ada maslahah atau ada faedah yang kita nak. Faham? Allah tidak ada tujuan dalam mencipta. Dengan maksud tidak ada yang mendorong Allah untuk mendapat apa-apa kemaslahatan atau manfaat. Sama ada manfaat itu balik pada diri Allah atau balik kepada makhluk. Faham? Kerana kalau Allah ada gharad, artinya Allah belum sempurna. Apabila belum sempurna, artinya dia berhajat kepada yang menyempurnakan gharad. Faham?
maka ternafi makna yang mula-mula daripada makna la ilaha illallah, iaitu maha kaya Allah daripada yang lain daripada. Nampak? Nampak? Okey? Percakapan Allah suruh kita sembahyang, tujuannya ialah nak suruh kita ni jadi orang baik. Ataupun tak sebuah tujuan pun, kerana Allah nak suruh kita jadi baik, kerana dengan maksud bahawa adanya sesuatu yang mendorong Allah buat sesuatu, maka itu mustahil. Orang yang berfikiran begitu menganggap Allah itu lemah dan menganggap Allah itu tidak layak jadi Tuhan. Sebab makna Tuhan iaitu tidak berhajat kepada yang lain. Allah menjadikan manusia dan jin tujuannya supaya manusia jin beribadah. Allah menjadikan hukum hudud, mentakkan hukum, tujuannya supaya kezaliman. Jadi apa yang kita nak sebut bukan bahasa tujuan itu, tapi makna. Bagi kita, orang beriman, kita wajib mengiktikadkan Allah itu tidak ada tujuan pada mana-mana ciptaan dan juga pada mana-mana hukum. Faham? Selesai. Timbul dalam kepala kita. Kalau begitu Allah jadikan main-main saja-sajalah. Tak ada tujuan ni, macam kita orang tanya berjalan nak pergi mana? Saja-saja jalan, tak ada tujuan. Tidakkah nama tak ada tujuan tu artinya orang yang tak tahu ke mana hala, kan? Jadi di sana kita wajib yakin bahawa setiap apa yang Allah ciptakan itu ada hikmat. Apa makna ada hikmat? Artinya apabila kita perhatikan, maka ianya sempurna dan ia semuanya tidak sia-sia. Semua tidak sia-sia. Itu hikmat. Hikmat ni maknanya kita boleh jangkau, boleh perhatikan daripada setiap ciptaan Allah itu ada mengandungi hikmat. Adakah Allah wajib ikut apa yang kita fikir? Kita kata hikmatnya satu perkara, adakah wajib ikut? Allah wajib ikut? Tak wajib. Bahkan Allah harus buat dan tidak meninggalkan apa sahaja yang ia kehendaki. Jadi wajib kita beriktikad Allah tidak ada tujuan. Dan wajib kita beriktikad bahawa setiap apa yang Allah jadikan mengandungi hikmat, bukan sia-sia, bukan main-main. Faham? Karena Allah sebut, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau cipta ni hal keadaan batila, main-main. Hikmat bila? Iaitu sesuatu yang boleh dijangkau oleh akal. Tapi kadang-kadang akal kita tak sampai. Tak sampai itu bukan tidak ada hikmat, kerana kelemahan akal kita. Jadi yang selalu kita sebut makna ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak jadikan manusia dan tidak jadikan jin kecuali liya'budun. Lam itu bukan makna gharad, bukan makna tujuan. Jangan kita beri makna kecuali dengan tujuan. Faham? Habis orang semua penceramah kata macam tu. Biasa dengar tak penceramah? Tujuan Allah menjadikan kita ialah supaya kita beribadah. Sedap bunyi. Orang je dengar pun jadi kafir orang dengar kalau dia menganggap bahawa Allah ada tujuan. Faham? Sebab apa? Sebab penceramah guna perkataan ada tujuan. Tiba-tiba penceramah pun tak faham juga. Dia kata Allah itu ada tujuan. Maka dengan penceramah tu pun jadi kafir juga. Ni ustaz ni kafir-kafir orang ni. Faham maksud jadi kafir? Kerana mengiktikad Allah itu
belum sempurna. Kerana mengiktikad Allah itu berhajat. Apa makna berhajat? Artinya adanya manfaat atau maslahah yang dikehendaki oleh Allah, yang mendorong Allah untuk buat sesuatu. Itu maknanya hajat. Faham? Mustahil Allah ada gharaq. Kerana itu dalam tafsir semuanya sebut lam liya'budun, makna lil akibah, artinya lam makna akibat. Allah ciptakan manusia dan jin, akibat daripada ciptaan manusia dan jin itu, maka manusia dan jin beribadah kepada Allah. Faham? Ramuan kejadian manusia itu daripada zahir batinnya, dia nak beribadah pada Allah. Tiba-tiba manusia tak beribadah, maka manusia sudah lari daripada kejadian. Sudah lari daripada kejadian. Itu makna liya'budu. Ataupun lam itu bagi makna sayrurah. Sayrurah makna sara dalam bahasa Arab. Jadilah manusia beribadah. Jadi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita kena tafsir tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali akibatnya mereka beribadah, ataupun kecuali jadilah mereka beribadah, bukan dengan mana tujuan Allah. Ini kita faham. Kita dah faham. Kerana kalau kata ada tujuan, maka dia menafikan sifat istighna Allah, sifat maha kaya Allah daripada tiap-tiap sesuatu. Itu kena faham. Ini syarahan ni penting ni, biar kita faham sungguh-sungguh. Jangan mudah-mudah guna perkataan. Kadang-kadang kita terikut Allah sayang kepada kita kalau kita semayang. Jadi tak sedar bahawa itu menunjukkan Allah berubah-ubah. Dulu tak sayang, lepas bersemayang jadi sayang. Jadi yang berubah-ubah ni apa namanya, benda baru. Kita senang-senang bercakap. Tapi kalau kita bercakap, iktikad kita faham, kita ngaji, tak ada masalah. Yang dibimbangi orang yang mendengar terjadi keliru. Okey? Kita faham? Yang sayang, Allah kasih. Jadilah Allah sayang kepada kita. Itu kena jaga-jaga. Semua itu sudah dibahas dalam kitab-kitab usul. Ia adalah merupakan lafaz mutasyabihah, lafaz yang kesamaran makna. Kita tak boleh nak guna lafaz itu kecuali apa yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah. Itu pun wajib kita takwil, wajib kita berikan makna yang layak bagi Allah. Tapi kalau kita pula pergi guna perkataan atau cari perkataan yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, kita guna penyayang. Ar-Rahman tak apa sebab Allah sebut Ar-Rahman. Dan itu pun kita kena tafsir dengan betul. Ar-Rahman bukan makna penyayang. Ar-Rahman artinya yang maha melimpah rahmat. Itu Ar-Rahman. Zu rahmah, yang mempunyai rahmah yang sangat banyak. Jadi dia bukan sifat berubah-ubah. Okey? Hari ini kita faham mustahil Allah ada gharaq. Dia ialah makna daripada la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam.